Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya Puan Siti Aminah untuk kuliah chapter 4 Chemical Bonding, dan saya akan cover 4.1 Lewis Structure dan juga 4.2 Molecular Shape. Okey. Sebelum ini kamu dah belajar di sekolah kalau natrium tu simbolnya Na, cuma sekarang kita sebut dalam English natrium adalah sodium, okey, tapi simbol masih sama Na. Manakala electronic configuration, kalau dulu kamu belajar 281, tapi sekarang kita belajar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 mengikut yang diberitahu oleh hukum-hukum seperti Aufbau, Hahn dan Pauli. Dan Lewis dot symbol dulu kita dah belajar yang bulat-bulat, elektron dia 2, 8 dan 1. Sekarang Lewis dot symbol, koelektron kita tak lukis, kita hanya tekankan pada valence elektron. So di sini sodium ada 1 valence elektron, jadi kita letak 1 dot. Okey? Untuk Lewis dot symbol. Lewis electron symbol, okay, elemen symbol represent nucleus dan inner electron surrounding with dot dan juga cross. Okey, di mana kamu boleh guna simbol sama ada titik ataupun cross untuk represent valence electron. 1 dot mewakili 1 valence electron. So, tapi kamu jangan campur dot, campur cross. Kalau buat dot, dot lah semua. Okay, contohnya sodium kita tengok tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So sebenarnya dia punya koelektron ataupun inner elektron dia adalah 1s2, 2s2 dan 2p6. Itu adalah core, okey. Di mana dia sama electronic configurationnya dengan neon, okay? Sebab tu kita boleh letak dalam kurungan Ne, neon, dan valennya cuma 3s1. So electronic configuration neon kita boleh letak neon, untuk sodium kita boleh letak neon dalam kurungan dan juga 3s1. So kalau kamu nampak di bawah ni, okey, valence electron involved in chemical bonding. So yang terlibat secara covalent ataupun ionic adalah valence, bukan inner. Okey. So kalau kita perhatikan dalam table yang diberi di sini, kita tengok group 1, okey, dan group 2 itu adalah S block, di mana valence electronic configurationnya adalah NS1 dan juga NS2. Okey, dan nombor of valence elektron adalah 1 dan 2. NS1 1 valence, NS2 2 valence. Okey. Dan untuk grup 3 hingga ke 12 itu melibatkan D block. Okey, D block kita tak belajar untuk matrik, untuk kita kata dia punya chemical bonding dia. So kita terus kepada P block hujung, iaitu group 13 sehingga group 18. So valence elektronnya melibatkan 2 suborbital, iaitu orbital S dan orbital P kalau melibatkan P block. Contohnya kalau group 13 dia NS2 dan juga NP1. N tu represent period lah, berapa dia pada valence yang keberapa. Contohnya kalau dalam period 3, so 3s2, 3p1, maksudnya dia period 3 dan group 13. How many valence electron? 13. So valence electron, apa maksud dia adalah, cuba kita tengok kat bawah ni. Okey, tengok kat bawah ni. Valence electron ada outer electron, okey, ada outer electron, shell and ether which participate in chemical bonding. Okey, sekarang ni kita nak tengok contoh bromin. Macam mana kita nak buat Lewis dot symbol untuk bromin? Kita tahu bromin ni dalam group 17 periodic table dan dalam P block. Okey. Dan bila 17 bermaksud dia ada 7 lah valence electron. Jadi kena lukis 7 dot. Okay, so kita tengok macam mana cara nak lukis. Sebab blok P dan blok S dia mencapai oktet, jadi kita kena letak oktet ni 4 bahagian lah. So saya letakkan elektron yang pertama valence 1, atas 1, bawah 1, kanan 1, kiri. So ada 4 unpair. Bila ada lagi 3 kan, sebab 7, so baru saya buat pair. Yang kedua dah start pair, yang ketiga dah start pair, dan yang keempat pun baru start pair. Okey, itu orang kata nak mencapai oktet lah. So buat 4 bahagian, atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian baru start pairing. Alright. So how to write Lewis symbol? Contohnya macam
nitrogen, di mana Z dia proton number dia 7, meaning Z dia punya elektron valence, dia punya bilangan elektron pun 7. So dia punya electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p3. So that daripada situ kita tahu valence dia adalah 2s2 dan juga 2p3. Okay, so place one dot at time on their four side. Yang saya kata tadi, atas, bawah, kanan, kiri. Start daripada top, bottom, right, left. So kita consider the electron repulsion. Maksudnya elektron ni kalau boleh dia tak suka rapat-rapat. So that's why bila dia letak pada pertama yang atas, yang kedua dia mesti letak di bawah. Sebab repulsion, elektron bercharge negatif, sama-sama dia akan repel, menolak. So pair up the dot until all are used. Maksudnya empat ruang telah dipenuhi. So elektron yang kelima baru dia start pair. Okay, kat sini kita boleh tengok, give the group number of valence electron configuration of element with the following electron dot symbol. Kalau kita perhatikan pada soalan A tadi, okay, X tu dia ada 2 lone pair, 2 unpair. B tu dia ada 3 unpair. C tu dia ada 1 lone pair, 3 unpair. D tu dia ada 4 unpair. So, dari situ tengok soalan dia kata give the group number and valence electron. So dia dalam group mana dan valence dia berapa. So kita tengok yang A dulu. So sebab dia ada berapa dot, dia ada 2, 4, 5, 6 dot. Maksudnya dia ada 6 valence lah. Bila dia 6 valence, dia group 16 lah. Bila dia group 16, NS2 NP4. Okay, NS2 NP4. Kenapa letak N? Sebab kita tak tahu berapa dia punya inner shell. So kita just tahu dia punya valence cuma 6 dot saja, 6 valence elektron. So same goes with soalan B, C dan D. Okey, kamu boleh tengok contoh yang diberikan nanti. Okey, so saya nak remind kat sini untuk nitrogen contohnya kan, nitrogen dia ada 5 valence elektron. So kita letak atas, bawah, kanan, kiri, lepas tu atas balik. Tapi selain pada itu, kita faham nitrogen dia ada 1 lone pair dan 3 unpair. Dan lone pair tu tak semestinya di atas. Kemungkinan dia di sebelah kanan, kiri ataupun bawah. Okey. Yang penting kita kena lukis dia ada 1 lone pair dan 3 unpair. Okey. Lewis symbol of element, kalau kita perhatikan kat sini, kita tengok period 2, lithium kita tengok lithium dengan sodium. Dia kata element in the same group, okey, element in the same group similar valence electron configuration. Bermaksud dalam group 1, maksudnya valence elektron dia pun 1. So dia punya simbol pun 1 dot. Itu yang dimaksudkan di sini. Okey. So kalau macam karbon dengan silikon, sebab dia dalam group 4, okey, group 4 atau group 14, okey, maksudnya dia ada 4 dot dan dia ada 4 valence elektron. So apa yang dimaksudkan dengan dot 1 dengan dot yang pair tu? Okey. So kalau kita tengok, lithium dia ada 1 ampere, barium dia ada 2 ampere. Kalau boron ada 3 ampere, karbon ada 4 ampere. Untuk nitrogen dia ada 1 lone pair dan 3 ampere. Okey. So ampere tu dia menunjukkan apa? Elektron yang satu titik tu dia menunjukkan apa? Yang tak berpasangan tu. So number of electron a metal atom lose. Maksudnya kalaulah dia daripada grup metal, grup 1 dan grup 2, menunjukkan kalau lithium tu ada 1 dot, bermaksud elektron tu akan hilang 1. Grup 2 pun metal. So barium dia ada 2 ampere, 2 dot, bermaksud barium akan loss ataupun donate to valence elektron. Tapi untuk non metal, 1 dot, 1 ampere tu represent dia akan gain elektron. Contohnya nitrogen kumpulan 15. Okay. Nitrogen dia ada 3 ampere, bermaksud dia akan gain another 3 electron to form an octet configuration. Alright. So untuk satu lagi, number of covalent bond, selain daripada kita tahu nitrogen dia akan gain another 3 electron, okey, tapi kita juga faham maksudnya nitrogen akan membentuk 3 ikatan kovalent sebab ada 3 ampere. Kalau kita tengok oksigen dia ada 2 ampere, bermaksud oksigen akan menerima 2 elektron. Pada masa yang sama, oksigen juga akan membentuk 2 ikatan kovalent. Sama ada double bond
ataupun single bond dan single bond. Tapi bilangan ikatan dia cuma 2 untuk oksigen sebab dia ada 2 unpair. Kalau kamu tengok untuk grup 18, dia tak ada unpair langsung. Okey, mana-mana. Okey, dia tak ada unpair langsung grup 18 ni. Bermaksud dia tak boleh membentuk ikatan kovalent sebab semua adalah lone pair, sudah dipasangkan. Okey. So kat sini kita boleh buat summary bahawa yang ada 1 unpair dia akan membentuk 1 ikatan, yang ada 2 unpair akan membentuk 2 ikatan, nitrogen ada 3 unpair akan membentuk 3 ikatan, yang ada 4 unpair macam karbon akan membentuk 4 ikatan. So kumpulan 17 adalah kumpulan halogen, kumpulan 16 kita kenali sebagai chalcogen. Okey. Contoh kat sini atom sodium dia lost 1 electron to form Na+. Kita tahu dia group 1 atom sodium. So dia akan lost 1 electron to form charge 1 positif. Kalau kamu nampak yang kat atas sekali tu, okey. So asalnya dia ada hitam titik 1 kan, sodium tu kan. Itu valence dia. Okey, bila dia dah donate dia punya valence, apa yang dia tinggal inner tu nanti yang 2p6 2s2 2p6 tu dia akan jadi valence pula. Berbeza dengan, kalau saya nak jauh sikit berbeza dengan nitrogen. Nitrogen, okey, kamu tengok nitrogen nitrogen dia ada 5 dot 5 dot, 1 lone pair, 3 lagi unpair. So bermaksud dia akan terima another 3 elektron yang saya merahkan di atas. Okey, 3. Bermaksud akan ada 3 ikatan kovalent untuk nitrogen. So same goes dengan klorin yang bawah ni. Klorin akan membentuk 1 ikatan sahaja. Okey. Klorin akan membentuk 1 ikatan sahaja. Okey. So, ikatan itu adalah ikatan kovalent. Tapi jangan lupa letak charge. Macam nitrogen letak 3 minus. Okey. So, octet rule. Octet rule, 2 atom selain daripada hydrogen tend to form a bond. Okey. Tend to form a bond by losing, dengan cara menderma, or gaining dengan cara menerima, or sharing elektron surround it until dia mencapai 8 ikatan. Tak kisahlah dia transfer ke, dia accept ke, dia sharing ke, asal dia dapat 8 ikatan. Okey. Dan selalunya ini dipenuhi oleh, yang octet rule ni adalah dipenuhi oleh semua elemen dalam period 2. Okey, semua elemen dalam period 2. Okey, sebab period 3 dia dah melibatkan D block, 3D. So bila 3D dia dah lain dah lah. Okey, contoh, in which of the following bonding pattern does X obey the octet rule? Kalau kita tengok A, B, C dan D, kalau kamu tengok yang A tu kan dia ada X, ada 1 double bond, ada lagi 2 tu single bond kalau nampak So yang B tu dia ada triple bond dan lone pair, C tu adalah single bond 3, X tu dia, yang D tu semuanya adalah lone pair. Okay, so apa yang kita faham, yang manakah follow octet rule? A tu dia follow sebab 1 bond mewakili 2 elektron. So bila yang A tu ada 4 ikatan kan, so 4 darab 2 dah 8 elektron, jadi dia obey octet rule. Yang B pula, okay, dia ada 3 ikatan. So bila 3 ikatan, 3 darab 2 dah 6. So 6 tambah dengan lone pair pula, so 6 tambah 2 8. You kena total up every electron in bonding or electron itself dalam lone pair ataupun unpair. Kalau tengok yang C tu, dia ada 3 single bond. Nampak kan? Okey, 3 single bond. So 3 single bond bermaksud 3 darab 2 6. So dia tak ada dah pun lone pair. Jadi adakah dia mengikut octet? Tidak. Okey, so dia do not obey octet rule. Kalau dia terlebih atau terkurang daripada 8, bermaksud dia not obey octet rule. So untuk D pula, walaupun dia tidak ada ikatan, tetapi dia cukup elektron dia 8. So dia obey octet rule. Okey, so apa tu octet rule? Ingat, sekolah dulu pernah belajar kan? Okey, so octet rule adalah atom may lose or gain enough electron as to form stable ion with octet. Maksudnya dia mesti mencapai NS2, NP6. Tak kisahlah dia gaining ke, dia donating ke, dia buat sharing ke, asalkan dia electronic configuration dia NS2,
NP6. Ataupun kalau duplet pun aci lah, orang kata okey lah. Tapi ingat, duplet hanya untuk hidrogen. Okey, yang lain oktet lah. Okey. So maximum stability result when atom isoelectronic with a noble gas. Noble gas ni macam group 18 NS2 and NS2, NP6 adalah noble gas. Okey, ataupun orang panggil octet configuration ataupun inert gas configuration, samalah. Okey. So itu dulu waktu kat sekolah kan octet configuration kan, tapi kat sini dan seterusnya peringkat yang berikutnya kita ada pseudo noble gas configuration, kita ada half fill orbital. What is that mean? Okay, kita tengok noble, kita dah faham dah. So kalau macam sodium, dia punya valence 3s1, dia donate jadi 2p6. Okay lah, isoelectronic with neon. Maksudnya dia dah isoelectronic dengan noble gas neon. Kalau magnesium pun lepas dia dah donate 3s2, dia jadi 2p6. So dia isoelectronic with neon juga. Okay, so dia dah achieve noble gas configuration. Untuk aluminium, dia 3s2 3p1, dia punya valence dia donate semua. So dia jadi 1s2 2s2 2p6. So isoelectronic also with neon. So Na+, Mg2+, Al3+ adalah isoelectronic with neon. Dia punya electronic configurationnya sama, isoelectronic dengan electronic configuration neon. Okay, itu orang panggil noble gas lah. Tapi kalau pseudo, ada kat belakang depan tu pseudo. What mean by pseudo? Okay, pseudo ni maksudnya tipu, tidak benar. Okay, ataupun orang kata apa tidak tulis lah, tidak betul So pseudo maksudnya salah So pseudo noble maksudnya dia means that the atom has similar electronic configuration, sama electronic configuration with noble gas. Cuma beza dia bukan berhenti sampai P6, dia berhenti sampai D10. D-nya penuh dengan 10, atau F-nya, blok F-nya penuh dengan 14 elektron. Okey, bila D-nya 10 elektron atau F-nya 14 elektron, kita panggil elemen itu telah mencapai pseudo noble gas configuration. For example, di sebelah. Okey, zinc nampak 4s2 3d10, 3p6 4s2 3d10. So actually dia punya valence elektron dia 12. 4s2 3d10 12 kan dia punya valence. Tapi kemudian dia dah donate, okay, dia tendang dia punya 4s2 tu. So dia jadi apa? 3s2 3p6 3d10. 4s2 dah tak ada kan? So now dia punya 3d tu ada menjadi dia punya valence dia totally 4s2 dah tak ada. Inilah orang kata dah mencapai pseudo noble gas configuration after zinc donating 2 electron from 4s orbital. Okey, kalau Hafi pula macam mana? Okey, kalau Hafi pula, bila 3D kamu separuh. Jadi kalau separuh tu berapa? Kalau penuh 10, separuhnya 5. Okey, contohnya manganis 4s2 3d5. Bila dia jadi Mn2+, so 4s2 tu dia buang, dia tinggal 3d5. So 3d5 tu orang panggil stability of half fill. Sama dengan ferrum. Asalnya 4s2 3d6 untuk atom dia. Dia punya valence electronic configuration dia adalah 4s2 3d6. But then after dia donate 2 electron from 4s2, dia akan jadi valence dia cuma 3d5. Okay, ini orang dia panggil half fill orbital. Okay, stability of half fill orbital. Jadi moral of the story, sama ada dia donating, gaining ataupun sharing, untuk mencapai kestabilan, kamu tengok kestabilan apa, sama ada noble gas atau pseudo noble ataupun half fill. Dia tak suka-suka buat, dia mesti buat donating ataupun accepting ataupun sharing untuk mencapai kestabilan. Alright, so type of chemical bonding. Okay, chemical bonding ni dia ada, cuba bilang 1, 2, 3 dan 4. Alright. So yang pertama sekali adalah ionic bond, belajar di sekolah. Covalent bond pun belajar dah di sekolah. Metallic bond mungkin belum belajar, dan coordinate covalent bond pun belum belajar. Okey, cuma ionic bond selalunya antara, saya repeat balik, refresh balik.
Ionic bond adalah untuk metal dan non-metal. Manakala covalent bond untuk non-metal and non-metal. Manakala metallic bond pula bila metal dengan metal. Metal tu apa? Metal tu group 1 bukan group 2. Okey. Dative bond, nanti kita tengok macam mana contoh. So ini adalah 4 jenis chemical bonding. Kita tengok contoh. Okey, dia akan bagi CS4N2Na ICl3 N2O LiCl. So dia kata state the type of bonding sama ada ionic, covalent, metallic. Kan? So macam mana kita nak tahu? Okay. Kita tengok yang pertama, CS dengan F. CS tu apa? Metal ke non-metal? F tu apa? Okey. Jawapannya CS adalah metal, fluorine adalah non-metal. Kita tahu dia punya location dalam periodic table. So metal dengan non-metal adalah ionic bond. Kalau N2, nitrogen dengan nitrogen. Nitrogen adalah non-metal dengan non-metal. Tak ada benda lain, adalah covalent. Okay, covalent bond. Untuk C, dia sodium. Sodium ni adalah metal. Dia buat dengan siapa? Dia buat dengan diri dia sendiri. Sodium, solid. Metal dengan metal. Itu adalah metallic bond. Okay, so kamu boleh tengok D, E dan F. D adalah covalent, E adalah covalent dan F adalah ionic sebab lithium metal, chlorine adalah non-metal. Okey, type of chemical bonding kita tengok untuk metal with non-metal ionic bond, sebab metal ni dia lose elektron, dia donate dekat siapa? Dia akan donate dekat partner dia yang non-metal. So bila ada transferring elektron, donating and accepting, ini adalah ionic bond. Kalau untuk covalent bond nombor 2 ni, okey, nampak? Okey, bila dia share elektron, dia bukan donating, dia bukan accepting, tapi dia sharing. Dia sharing. Contohnya, kawan ni bawa air, kawan ni bawa nasi, duduk sama-sama makan. Itu covalent. Cari kawan yang macam tu, itu covalent. Jangan cari kawan yang dia asyik gaining saja. Contoh tu analogi. Okey. So covalent adalah sharing. So dia ada satu elektron, dia share dengan kawan ni pun bagi satu elektron, so dia akan form a bond. Sebab satu elektron dengan satu elektron dia akan form one bond. Okey. So macam mana kita nak tunjuk? Kadang-kadang soalan dia pun dia kata show how electron transfer for formation. Formation kau? Okey, formation. Bila formation tu mesti ada arrow. Sebab kita nak tengok siapa yang derma, siapa yang terima. Okey. So kalau macam ionic kita tengok dulu. Oh, NaCl. Bila NaCl ni kita tahu dah. NaCl ni adalah ionic. Jadi kamu kena fikir macam mana ionic bond. Okey, ionic bond pula dah. Bond. Okey. So macam sodium dia ada satu titik. Dia ada metal kan? Kan metal kan dia transfer kan? Transfer valence. So dia pun transfer. Bila dia transfer, sodium dah mengalami octet. Okey, dia kata okey aku dah octet. Selepas aku menderma. Okey. So chlorine menerima apa yang sodium tu bagi. Okey, so one unpaired electron from sodium dia accept. Jadi chlorine dah cukup octet juga. Jadi dia macam symbiosis. Sodium pun dah octet, chlorine pun dah octet after donating and accepting. So dia punya formation adalah you kena tunjuk arrow merah tu. Nampak? Okey? So daripada unpair sodium tu dia tunjuk kepada unpair chlorine. Jangan silap parking. Mesti unpair pergi kepada unpair. Okey? So letaklah charge dia Na+ sebab dia dah donate satu, Cl- sebab dia dah accept satu. So ini adalah kalau soalan minta formation. Okey, formation ionic bond. Okey, kalau macam sodium macam yang bukanlah satu nisbah satu, macam satu nisbah dua. Sebab oksigen 2- sebab dia boleh accept 2. Sebab dia ada 2 ampere kan? Dia ada 2 ampere. So bila dia ada 2 ampere, dia boleh buat 2 covalent bond. Okey, sodium dia akan donate dekat oksigen. So sodium dah orang panggil octet, tapi oksigen tak cukup lagi. Dia perlu lagi satu. So sodium kena ada 2 biji. Baru boleh dia form 2 covalent bond with oksigen. Jadi di sini cara penulisan dia seperti di atas. Okey, sodium pergi dekat ampere, dot tu pun pergi dekat ampere. Nampak saya buat beza, satu oksigen saya buat cross, yang sodium saya buat dot sebab saya nak bezakan.
Okey, yang mana valence elektron untuk sodium, yang mana valence elektron untuk oksigen. Jadi untuk oksigen korang boleh buat peta. Okey, buat dia cukup dia 6, letak tu minus. Okey, untuk sodium boleh buat macam tu ataupun letak 2 di depan kurungan Na+ pun boleh. Okey, akan diperjelaskan dalam tuturan nanti. Okey, so dia kata macam mana nak buat Lewis dot symbol untuk magnesium chloride. Macam tu sajalah. Sama saja macam yang saya ajar tadi. Magnesium dia ada 2 dot, so dia derma elektron kepada klorin. Make sure ada arrow di mana donating, siapa yang accepting. Okey, so kita tengok untuk covalent pula. Okey, covalent pula dia kan tak transfer kan, dia kan share kan. So macam mana nak buat yang share? Okey, kita ambil contoh macam fluorine gas F2. Fluorine non-metal, fluorine pun non-metal. So macam mana dia overlap? Saya hanya fokuskan yang unpair saja ya. Saya hanya fokuskan yang unpair elektron. Okey. So fluorine ada 1 unpair elektron, satu lagi fluorine pun ada 1 unpair elektron. So dia akan transfer, dia akan overlap. So saya akan nampakkan dia punya transferring tu kat situ. Okey. So ini adalah formation untuk covalent bond. Kita buat overlapping. Okey, inilah contohnya covalent bond antara fluorine dengan fluorine. Okey. Unpair share dengan unpair. Untuk covalent bond, okey, iodine share dengan iodine. Okay, ini pun hydrochloric acid HCl. Hidrogen ada 1 elektron unpair, klorin pun ada 1 unpair. Okay, so unpair dengan unpair tu dia sharing. So hidrogen jadi duplet, klorin jadi octet. So antara H dengan klorin ada 1 covalent bond sebab masing-masing ada 1 unpair. Okay, jadi kita dah belajar dah tadi macam mana ionic bond, macam mana covalent bond. Okey, covalent bond ni dia sharing of 2 or more electron between atoms. Okey, tak semestinya satu dengan satu. Mungkin magnesium contoh AlCl3 contohnya untuk covalent. Kan Al ada 1, Cl ada 3. So ada 4 atom di situ. So tak semestinya 2 atom. Okey, mungkin lebih untuk covalent. So when 2 non-metal atom combine, they do so by formation covalent bond. Bila non-metal dengan non-metal, dia akan form covalent bond. Tapi untuk ionic pula, an attraction that occur between ion and opposite charge. Okay, between ion of opposite charge, maksudnya sodium plus dengan Cl minus, opposite charge kan, positif dengan negatif. So selalunya berlaku antara metal dengan non-metal. They held together with ionic bond. Antara Na plus dengan Cl minus, dia akan terbentuk satu ikatan yang dinamakan ikatan ionik. Okay, so polyatomic ion are also formed in ionic bond. Okay, contohnya lah. Ini adalah contoh metallic bond. So metallic bond ni macam rod besi dia bukan transferring, dia bukan accepting, dia bukan sharing. Dia just electron C model. Contoh kita ambil sodium. Okey. Sodium dia ada 1 valence elektron. Okey. Bila 1 valence elektron dekat yang plus ke atas ni, okey, kamu boleh tulis Na+. Yang atas lukisan ni saya tulis terlalu umum. So kamu boleh tulis Na+ dalam bulat-bulat ungu tu. Ini di atas ni Lepas tu bila Na+ bermaksud bila Na+ 1 elektron dah donating. So 1 elektron yang dikeluarkan. So kalau kamu bilang ke atas ni ada berapa plus? 4 darab 4, 16 kan? Okey, bermaksud ada 16 elektron around. Make sure dia tally. Okey, kalau kamu buat 4 plus, maksudnya ada 4 elektron around. So kalau dia magnesium 2 plus, maksudnya dia kena ada magnesium 2 plus ada 2 elektron around. So di manakah terletaknya metallic bonding? Pada huruf T-nya ke? Bukan, itu hang tuah. Okey. So metallic bonding antara yang positif tu dengan elektron yang bergerak-gerak. So attraction between the nucleus, between the metal, between the ion plus dengan electron that mingle around in the electron C model
can cause metallic bonding, and metallic bonding is the strongest one when you compare dengan ionic bond lah. Okay, itu yang lebih kuat metallic bonding sebab tu boiling point dia lebih tinggi. Alright, dan yang keempat adalah coordinate covalent bond. So a bond in which a pair of electrons supplied by one of two bonded atom form when one of atom donating both electron, also called covalent dative bond. Rupa-rupanya korang baru belajar sekarang kan metrik. Covalent bond tu rupanya dia ada kembar seiras tapi tak sama. Kembar seiras tak? Kembar tak seiras lah orang panggil kan. Dia covalent tapi dia special. Namanya adalah covalent dative ataupun coordinate covalent bond. Apa bezanya dengan covalent biasa? Cuba kamu tengok Kita tengok contoh hydrogen plus. Hydrogen ni dia ada satu elektron. Bila dia plus bermaksud ada satu donate satu, so tak ada dia tak ada elektron kat dia langsung. Ada RM1, donate RM1 contoh. So hydrogen ada satu elektron, dia donate satu elektron, so dia tak ada elektron apa pun dah kat dia. Kesian. Okey, nak buat ikatan apa pun tak boleh, dia tak ada. Nak sharing pun tak boleh. Nak sharing apa kalau dia tak ada elektron? Okey. Tetapi bila dia nak form a bond dengan NH3, okey, NH3 sebelah tu. Okey. Kalau kamu tengok NH3 tu, nitrogen tu dia ada lone pair tau. Dia ada dua dot tu. Dia ada lone pair. Okey. Jadi depa buat sharing, still sharing, tapi sharing jenis lain. Maksudnya yang ada ikatan hijau arrow tu both bonding sharing juga, but both electron are provided by nitrogen, ataupun kita kata provided by one atom only. So this is sharing tapi dia tak equally sharing. Okay, both bonding electron are provided by nitrogen. Inilah orang kata dative covalent bond. So dalam NH4 plus di sini, sebut plus lah sebab dia dah terima plus daripada H plus sebab total charge dia jadi plus dah. NH3 kosong, H plus 1, that's why total charge nya plus. Kalau kita tengok NH4 plus, dia ada 3 ikatan biasa, covalent biasa, dan dia ada 1 ikatan covalent dative. Okay, dative bond. Alright. So yang membezakan dative bond dengan bond biasa, covalent biasa, kalau covalent biasa 1 unpair 1 unpair dia buat 1 ikatan. Kalau dative, dua-dua elektron are provided by one atom only. Ini adalah contoh untuk yang lain. Okay, dative juga tapi untuk H2O dia buat dative dengan H plus. Okay, membentuk H3O plus. Arrow yang dia tunjukkan menunjukkan, nampak dia pointing. Arrow pointing from donor to acceptor. Okay, so kat situ kita nampak arrow merah tu dative bond tu maksudnya anak panah asal tu di O tu maksudnya itu adalah donor dia. Acceptor dia tunjuk hydrogen, hydrogen adalah acceptor. Itu yang covalent dative. Dia tak sama dengan covalent biasa, dia ada arrow kat situ. Okay, so reminder, no difference between normal covalent bond and covalent dative bond, sama je. Okay, covalent biasa dengan dative sebenarnya dia punya dia punya length, dia punya strength adalah sama. Cuma beza dia dekat cara pembinaan bond tu. Dia sharing not equally. Okay, kita ke seterusnya iaitu Lewis structure. A structure formula consists electron dot symbol that show atom and its neighbor, that the bonding pair and lone pair that fill atom outer shell. Kalau kita tengok contoh di sini NF3, okay, NF3 kita tengok nitrogen dia buat 3 ikatan, dan nitrogen tu as a center, dia center atom, dan kita ada 3 fluorine. Fluorine tu sebagai terminal lah, hujung. Okay, so nitrogen ada 1 lone pair. Jadi kat sini kita nampak apa? Type of pair electron. Okay, so kat sini kita nampak nitrogen tu dia ada bonding pair electron 3, sebab ada 3 ikatan kan. 3 ikatan, 1 ikatan dengan fluorine, 2 ikatan pun dengan fluorine, 3 ikatan pun dengan fluorine. So dia ada 3 ikatan, bermaksud dia ada 6 bonding
elektron ataupun 3 bonding pair elektron. So kalau lone pair pula, dia ada 1 lone pair, itu jenis elektron. Bagaimana pula dengan jenis ikatan? Ikatan kita ada single, kita ada double dan kita ada triple. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak masuk ke bonding pair elektron. Okay. The two electron that form covalent bond. Okay, bonding pair electron, the two electron that form covalent bond shared electron. Lone pair electron, pair of valent electron that not involved in bonding, iaitu unshared electron. Okay, bonding pair ni apa? Okay, bonding pair dan lone pair tu apa? Okay, bonding pair adalah elektron yang terlibat dalam ikatan. Satu ikatan, 2 elektron. Okay. Kalau lone pair ni apa? Lone pair ni yang dia tak involve dalam ikatan. Kalau single bond macam mana? Antara H dan H, unpair dengan unpair mewujudkan satu single bond. Okay, itu contoh single bond. Kalau double bond ni macam mana? Double bond ni maksudnya antara C dan O, contohnya carbon dioxide. C dan O kita ada 2 double bond antara satu side, lagi satu 2 double bond sebelah lagi. So jumlahnya 4 ikatan, tapi maksudnya berapa ikatan yang dia ada? Dia ada 2 double bond. Kita sebut 2 double bond. Okey. Untuk nitrogen N2 dia ada 1 triple bond. Okey, saya ulang, 1 triple bond. Sebab apa 1 triple bond? Sebab dia perlu ada dia sharing antara unpair 3 tu dia berlaku pada atom yang sama. So dia ada 1 triple bond. Okey. So kat sini juga kita nampak macam N2 tu, selain daripada ada 1 triple bond dan dia juga ada 2 unpair. Okey. So triple bond tu kita panggil 3 bonding pair. Triple bond tu kita kata 3 bonding pair. Okey. Dan kita ada 2 lone pair. Lone pair tu yang pada N satu lagi dan N satu lagi lah. Okey. Distance between nuclei of 2 covalent bond, kalau kamu tengok kat sini kan, selalunya lah antara, kalau kamu nak bandingkan single, double dengan triple. Okey. Yang single akan lebih panjang pada double. Yang double akan lebih panjang pada triple. Tetapi yang single lebih lemah ikatan dia berbanding dengan ikatan double. Yang double pula, okey, dia yang single dia lebih lemah, okey, yang daripada double. Yang double pula dia lebih lemah daripada triple. Analogi dia macam kamu ada satu tali. Okey, satu tali kamu pegang ujung-ujung. Dia jadi panjang tapi senang diputuskan. So bila kamu lipat tali itu, tali yang sama, lipat jadi 2. Okey, dia lebih pendek tapi dia lebih kuat. Kalau tali yang sama kamu lipat menjadi 3. Okey, lebih pendek tapi lebih kuat. Itulah dia punya analogi. Okey, inilah orang katakan dia punya, kalau kamu tengok relation dia. So bila bond order increase, maksudnya daripada single bond ke double ke triple, bila bond increase dia akan menjadi lebih pendek. Tapi ingat, walaupun shorter bond dia akan menjadi lebih kuat. Okey. Okey, ini adalah contoh-contohnya. Kita tengok satu, dia kata rank the bond in set in order of decreasing bond length. Kita ada C double bond O, C single bond O, C triple bond O. Kita tengok jawapan dia. So bond length dia mestilah yang lebih panjang adalah C single bond C. Okey. Kemudian C double bond C, yang paling pendek adalah C triple bond C. Sebab dia kata decreasing, so kamu kena susun daripada panjang ke pendek. So sama untuk soalan nitrogen. Okey. Lewis structure. Okey. Draw Lewis structure of covalent species with single, double and triple. The Lewis structure of covalent compound. A Lewis structure indicate the properties in which atom combine. A Lewis structure show the bonded atom acquire the electron configuration of a noble gas. That is the atom obey octet rule. Okey, so macam mana kita nak lukis?
Lewis structure. Ini semua korang akan belajar detail. Step-step ni saya tunjuk sekejap saja, tapi tak mengajar. Kamu akan belajar detail dalam tutoran. Sangat penting untuk kamu tahu macam mana nak lukis Lewis structure untuk covalent. Sebab bila kamu kantoi nak lukis Lewis structure, kamu akan kantoi nak buat geometri, polarity dan sebagainya. Okey. So ini adalah step-step dia. Dia ada 4 step. Okey, dan ini adalah contoh dia. Saya akan sertakan nanti macam mana step 1, 2, 3, 4 ni. Dia bagi NF3, kamu nak tahu apa dia punya dan bagaimana dia punya ikatan Lewis nanti. Dia ada berapa double bond, berapa single bond dan bagaimana taburan dia. Ini adalah contoh. Okey. So, teruskan dengan kuliah kita. Macam mana bila kita dah lukis Lewis tadi tu, kita nak tahu sebelum tu kita nak tahu dia expanded, kita nak tahu dia obey octet rule ataupun tak obey octet rule. Kita tengok pada covalent saja ionic tak ada tau. Ionic dengan metallic tak ada, octet rule ni tak ada. Sebab dia just donate, accept ionic. Kalau metallic bonding dia buat array sahaja macam tadi, lautan elektron. So yang nak obey tak obey octet ni adalah covalent. Alright. So dalam octet configuration kita tengok, okey, ada berapa yang exception. Exception ni maksudnya pengecualian. Okey. Macam mana nak tengok ada pengecualian? Tengok central atom tu. Sama ada dia terlebih 8 atau terkurang 8 ataupun bernombor ganjil. Tengok central atom tu. Contohnya kat sini untuk incomplete octet. Kalau central atom tu kurang daripada 8 elektron tapi bernombor genap, okey, dia kita kategorikan sebagai incomplete octet. Selalunya soalan dia kata, ini obey tak octet rule? Not obey. Why? Because lower than 8 electron around of central. Okay. Kalau expanded pula, kalau dia lebih daripada 8 bernombor genap, contoh 10, 12, 14, okay, central dia terlebih daripada 8 bernombor genap, itu orang panggil expanded octet. Siapa yang selalu expand ni? Selalunya elemen yang berada pada period 3 dan ke atas, kerana mereka ada D block. Contoh, kita tengok incomplete octet BeH2. Tengok BE tu dia ada 2 ikatan So 2 ikatan maksud ada baru ada 4 elektron. So incomplete octet. SF6, so dia ada 6 ikatan dengan fluorine. 6 darab 2 dah 12. So expanded octet. Kalau odd electron molecule pula, kita tengok nitrogen NO kat situ, mula contoh. So ada berapa elektron? Dia ada double bond dah 4 elektron. 4, 5, 6, 7 elektron. So bila 7, adakah kita nak kata dia incomplete octet? Macam betul, tapi dia bernombor ganjil kan? So bila bernombor ganjil, kita katakan dia sebagai odd electron molecule. Okay? So ingat, benda-benda ni nak tahu dia obey octet ke tidak ke, buat Lewis structure. Lewis belajar kat mana puan tak ajar? Memang saya tak ajar. Kamu belajar dengan pensyarah tutor. Okay? Ingat saya kata tadi, sangat penting untuk Lewis. Daripada situ baru kamu tahu dia obey ataupun tak obey. Kalau dia tak obey, kenapa? So mungkin dia ikut odd electron molecule dan sebagainya. Okay, ini dah contoh-contoh dia lah. Kamu boleh tengok dia punya odd electron molecule, expanded octet ataupun incomplete octet. So never expand atom of period 1 and 2. So jangan bagi jawapan expanded octet untuk period 1 and 2 sebab mereka tak layak dan tak boleh. Contoh, karbon dengan nitrogen dan oksigen, contoh, sentiasa kena octet sebab dia tak ada D block. Dia hanya ada P block sahaja, 2s2, 2p6. Hanya octet sahaja yang dia boleh buat. Okey, dan kita dah nak habis ke penghujungnya. Saya nak bagi tahu tentang molecular shape, tapi polarity akan diteruskan dengan kuliah Puan Wan Syafinas. So after kamu buat Lewis structure, kan, daripada Lewis structure tu, kamu boleh predict dia punya shape. Okey, kamu boleh predict dia punya shape. Tapi dengan syarat Lewis kamu dah betul, confident betul. Kalau Lewis salah, shape pun akan salah. Okey. So, molecular shape and polarity, electron pair repulsion and 5 basic
molecular shape. Ada 5 bentuk asas. Okey, 5 bentuk asas. Dan setiap bentuk asas tu mungkin dia akan ada bentuk-bentuk yang lain. Jika dia ada lone pair contohnya, dia akan ada bentuk yang lain. Okey, so soalan yang mungkin dia tanya, yang favorite soalan, dia akan tanya apa tau? Apa itu Vesper? Kamu pun mulalah menjawab. Vesper adalah sejenis motor. Bukan. Vesper adalah valence shell electron pair repulsion. Itu dia punya akronim dia. So what is valence shell electron pair repulsion? Di situ nama tu kan you dah tahu dah. Dia melibatkan electron pair repulsion. So electron pair ni sifat dia sangat menolak. Sebab kekuatannya tidak diserahkan untuk bonding. Dia adalah bebas. Dia adalah bebas. Jadi teorinya maksudnya kat sini, the valence electron pair repulsion surrounding a central atom repel, menolak one another, bonding pair and electron pair arranged as to be far apart as possible. Itu definition valence shell electron pair repulsion. So apa yang dia masukkan, dia kata macam ni tau. Dia sebenarnya nak menerangkan shape. Dia nak menerangkan shape molekul kovalent tersebut. Okey, dan dia kata disebabkan ada penolakan antara lone pair dengan lone pair yang sangat kuat, okey, menyebabkan bentuk itu dah tak jadi bentuk 5 basic. Okey, dan penolakan yang paling kuat adalah antara lone pair dengan lone pair. Yang moderately kuat adalah, sederhana kuat adalah lone pair dengan bonding pair. Okey, yang paling tak kuat adalah bonding pair dengan bonding pair. Elektron dia mesti antara tu punya. Okey, kalau dia bukan lone pair, dia berada pada bonding. So penolakan tu ada antara mereka. Okey, contoh dia kat sini, type of electron consider only around central atom. Kita nampak kat sini ni Lewis Okey, nitrogen tengok kat situ. Okey, Ni3 dia ada 3 bonding Kalau kau nampak yang warna merah tu dia ada 3 bonding. Okey. Lepas tu dia ada yang biru 2 tu kan. So dia ada 1 lone pair. Dia ada 3 bonding pair, dia ada 1 lone pair. Okey. So yang untuk yang bawah ni pula dia ada 1 lone pair, unpair kita panggil dan dia ada bonding pair. Dia walaupun ikatan tu 2, dia dikenalikan sebagai bonding pair juga. Maksudnya dia ada 2 bonding lah kat situ 2 bonding 1 lone pair. Kat sini dia kata remember lone pair tak sama dengan lone electron tak sama dengan lone pair. Lone electron ni macam unpair, elektron tak berpasangan, nampak tu lone electron dia tak sama dengan lone pair. Lone pair tu yang 2. Lone electron ada 1 sahaja ataupun kita panggil unpair. Okay, so kita consider electron only around the central. Okay, kita tak ambil kira elektron pada terminal untuk menentukan shape. Kita hanya ambil kira elektron pada central. Saya ulang, elektron pada central. Okay, so contoh yang biru tu adalah central, yang kuning tu adalah terminal. Okay, terminal. So contohnya kalau kita ada 1 central, 2 terminal. Okay, tengok yang atas sekali. Mana ni? Silap tunjuk Okay. Okay, 1 central, 2 terminal. Okay, tak kisahlah antara central dengan terminal tu dia triple ke double ke single, dia kira 1 lah. Kira 1. So 1 central, 2 terminal, bentuk dia linear. Angle dia 180. Okay, dengan syarat dia tak ada lone pair tak ada lone pair pada central. Yang pada biru tu. Ini basic. Basic maksudnya dia tak ada lone pair. Okay. Yang kedua, kalaulah buat Lewis tu central kamu 1. Okay, kita hanya tengok 1 je central lah untuk shape dia. Central dia 1, terminal dia 3. Tak kisahlah triple ke single ke apa benda, asalkan dia ada 3 terminal. Okay, bermaksud dia punya 3D dia adalah trigonal planar. Macam ada 1 tu lepas tu 120. Okay, dia punya angle. Kalaulah dia ada 1 terminal, 4
satu terminal dah. Satu central, 4 terminal. So itu adalah tetrahedral. Okey, angle dia adalah 109.5. Nanti pensyarah tutor akan tunjuklah dekat kamu model yang tetrahedral ni macam mana. Saya boleh bayangkan dia macam kaki ayam. Ayam ada 3 kaki, 3 jari. Tak tahu lah. Dia macam 3 macam tu, ada 1 kat atas. Okey, dia macam itulah. Nak cakap tak ada model dia. Okey. Lepas tu trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal tu maksudnya satu central, 5 terminal. Tapi 5 terminal ni angle dia tak sama. Ada angle 120 dengan central, ada angle 90. Okey, yang angle 120 ni adalah dia macam trigonal planar 120, tapi dia ada atas bawah 90. Itu trigonal bipyramidal. Okey, bayangkan dia macam piramid, tapi piramid atas bawah, tapi tapak dia 3. Okey. Yang terakhir sekali adalah octahedral, 6 terminal. 6 terminal. Okey. Di mana 90 kesemuanya. Okey. So sampai situ sahaja. Saya harap kamu faham dan jangan lupa untuk buat latihan. So hari ni lupa nak beritahu kita punya keyword. Keyword kita adalah Lewis. 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 Bye.